iaitu kepentingan pelaksanaan muamalah Islam dan pengurusan institusi kewangan Islam dalam kehidupan. 1.2.4. Okey, apakah kepentingan pelaksanaan muamalah Islam? Penting ke muamalah Islam ni untuk kita? Penting ke muamalah Islam ni untuk semua manusia? Penting ke muamalah Islam ni untuk negara? Yes. Jawapannya ya, sangat penting. Kita tengok yang pertama. Apakah kepentingan? Kepentingan muamalah Islam untuk individu. Untuk individu. Ni atas ni. Untuk individu. Yang pertama, bagi mendapatkan manfaat dari sudut ganjaran pahala kerana menuruti muamalah Islam yang berteraskan wahyu. Kalau kita menjalankan muamalah secara Islam, confirm insya-Allah kita akan dapat pahala. Kalau kita menjalankan secara konvensional, confirm silap-silap boleh dapat dosa sebab adanya riba dan sebagainya. Dan apa kepentingan lagi? Apakah perluan, kehebatan muamalah Islam ini kepada kita? Individu ni maksudnya kita lah ni, nampak ni. Kita, apa kelebihan muamalah Islam kepada kita sebenarnya? Muamalah Islam ni dijamin keadilan, menjamin keadilan kepada kita. Kita dapat keadilan. Kita dapat sesuatu yang tidak mengkhianati kita. Itulah sistem kewangan Islam. Kewangan Islam sangat adil. Jangan takut untuk berurusan dengan sistem muamalah Islam. Seterusnya, keperluan kepada masyarakat. Apa perlunya muamalah Islam kepada masyarakat? Ni, kepada masyarakat. Yang pertama, masyarakat dapat saling mengenali dan mengeratkan silaturahim. Kalau kita gunakan sistem muamalah Islam, kita letakkan sistem muamalah Islam ni ada satu sistem yang terbaik, iaitu sistem ta'awun. Ta'awun iaitu kerjasama. Contoh dalam bab takaful, dalam bab al-ijarah, dia ada satu sistem ta'awun di situ, yang mana kalau kita bagi, kita dapat. Itu yang penting kat situ. Dan yang penting, dia tidak ada riba. Dia tidak ada perkara-perkara yang gharar, yang menipu, yang tak jelas di situ. Dan yang kedua, apa dia kepentingan kepada masyarakat? Masyarakat hidup dalam suasana bantu-membantu melalui sistem ta'awun dan tabarruk. Ta'awun dan tabarruk. Saya dah terangkan ta'awun ni tadi kan, kerjasama. Manakala tabarruk ialah peserta skim takaful mendermakan sebahagian atau keseluruhan wang sumbangan yang dibayar semasa menyertai skim tersebut. Kalau kita masuk takaful, dia ada satu sistem yang dipanggil tabarruk. Kalau kita melalui sistem-sistem yang lain, dia ada satu sistem yang dipanggil sebagai ta'awun, bekerjasama. Al-bai' bisaman ajid pun dia ada ta'awun kat situ. Kita nak beli barang, maka kita dapat barang tersebut walaupun dibayar secara beransur-ansur. Itu kerjasama. Penjual dapat duit daripada kita, kita dapat barang daripada si penjual. Dan yang terakhir, keperluan kepada negara. Yang pertama, ekonomi. Pastilah kalau daripada negara, confirm kat sebelah ni. Confirm lah kalau kepada negara, ekonomi akan menjadi dalam keadaan baik dan negara berada dalam kerajaan Allah. Dan yang terakhir, pendapatan dan pengayaan harta negara dapat dilaksanakan dengan efisien dengan adanya institusi-institusi tadi itu tersebut. Dan seterusnya kita tengok keburukan tidak bermuamalah secara Islam. Keburukan tidak bermuamalah dengan muamalah Islam. Yang pertama, kepada individu. Okey, saya nak ceritakan kat sini. Okey, kita nampak bila ceritakan pasal keburukan, bila cerita pasal perkara negatif. Ni negatif kan, bila cerita pasal keburukan ni, cerita pasal keburukan ini adalah sesuatu yang negatif. Kalau kita tengok, keburukan yang ada ni semua suatu perkara yang negatif. So apa keburukannya? Benda yang tak baik lah kan. So bila benda yang tak baik terjadi kepada diri kita, kepada masyarakat yang kita duduki, kepada negara, apa yang terjadi? Benda ni sebenarnya common sense. Kita semua boleh fikir, kita semua boleh ketahui apa benda tersebut. Yang pertama, okay, dari segi individu,
individu tu dilaknat Allah, jiwa menjadi resah. Kalau dari segi masyarakat, masyarakat berpecah belah, masyarakat bergaduh, masyarakat tidak hidup dalam harmoni, berlaku penindasan. Dan dari segi negara, ekonomi negara merudum, tidak mendapat kepercayaan negara-negara lain. Itu adalah keburukan kalau kita tidak menjalankan muamalah secara Islam. Jadi jelas segala yang negatif kat sini kita boleh masukkan. Cuma kita tengok dia fokus kepada siapa. Kalau kepada individu, kita rasa kalau diri kita ni tidak menjalankan muamalah Islam, apa yang kita akan dapat? Kalau masyarakat sekeliling kita tidak menjalankan muamalah secara Islam, apa masyarakat akan dapat? Dan kalau negara tersebut tidak menjalankan muamalah secara Islam, maka apa negara akan dapat? Okey? Jelas kat situ. Now, kita tengok seterusnya adalah amalan muamalah dan aktiviti keuangan Islam. Amalan muamalah 1.2.5 dalam negara kita. Kita nak tengok macam mana yang dikatakan amalan muamalah amalan muamalah dan aktiviti yang berlaku muamalah keuangan Islam yang ada dalam negara kita. Bagaimana yang dikatakan amalan muamalah tersebut? Adakah jelas negara kita menjalankan amalan muamalah tu melalui bagaimana? Jadi kita boleh tengok yang pertama, amalan muamalah yang pertama, kita tengok amalan muamalah yang pertama, berjual, beli, jujur dan amanah. Kalau kita jujur dan amanah, tengok ni, kita jujur dan amanah, itu dah salah satu daripada aktiviti kewangan yang dibenarkan dalam Islam. Seterusnya adalah sewa menyewa dengan kontrak yang dipersetujui bersama. Kalau sekarang ni, kalau kita tengok tengok kat belakang ni, kalau kita tengok mana-mana pun, kalau kita nak nak sewa rumah, nak sewa apa-apa, pastinya dia akan ada satu kontrak dan kita perlu bertanda tangan. Macam yang saya bagi contoh kat sebelah ni adalah perjanjian sewa rumah. Ini contoh. Kita mesti ada satu kontrak bagi mengelakkan daripada ditipu. Sesuai dengan hadis Nabi lah. Nak buat apa-apa pastinya kena ada satu-satu yang bertulis ataupun yang dicatatkan agar tidak berlaku penipuan. Dan yang ketiga, mendapatkan pembiayaan dengan serahan barang cagaran. Kita boleh contoh, kalau kita tengok dekat Ar-Rahnu, saya senang bagi Ar-Rahnu Bank Rakyat kat sini. Kerana apa? Kalau kat Benut, tempat paling dekat dengan kita ada Ar-Rahnu Bank Rakyat. Dia memang menjalankan aktiviti muamalah secara Islam yang betul. Kita bagi dia barang, kita bagi dia emas, maka mereka akan bagi kita duit yang kita perlukan tanpa ada riba. Cumanya ada kos upah simpan sahaja yang akan berlaku, akan kita perbarui selama 6 bulan sekali. Seterusnya yang keempat. Yang keempat ini adalah membuka akaun simpanan menggunakan sistem perbankan Islam. Itu dah nampak dah, jelaslah kat Malaysia ni memang mengamalkan muamalah Islam. Kita buka secara secara tepat, secara betul sistem perbankan. Kita masuk dalam kita masuk dalam bank-bank yang ada sistem muamalah Islam, maka ianya akan menjadi satu benda yang lebih Islamik lah. Jelaslah kat situ apa-apa jenis bank lah, bank Islam ke, bank muamalah ke, bank rakyat ke, semuanya ada I. Yang kedua adalah menggunakan produk takaful dalam kehidupan. Confirm, insya-Allah ramai. Termasuklah anda kat sekolah kita yang masuk dalam, yang ada di sekolah ini, anda bayar takaful. Ada satu sistem takaful yang mana kalau berlaku apa-apa terjadi kepada kalian, maka kalian akan dilindungi. Selain daripada sistem-sistem yang ibu dan ayah anda telah masukkan. Dan yang terakhir adalah melabur wang dalam skim pelaburan patuh syariah. Kalau kita tengok BSKL yang patuh syariah, kita boleh labur macam mana yang ada kat sebelah ni.
Jadi contohlah ada kenanga, ada apa-apa ni, antara contoh syarikat-syarikat untuk kita laburkan duit. Tak salah kita main saham. Saya ada belajar dengan seorang sahabat. Dia kata dengan saham inilah kita boleh bantu diri kita untuk lebih baik. Tapi saya tak main pun saham. Cuma saya tak mampu nak duduk kat depan tu nak tengok. Okay? Kalau kita DDNK antara orang yang hebat dalam saham. Tak salah, awak keluar RM10 pun, awak keluar RM20 pun untuk main saham. Tapi dengan cara yang betul, ia mengurangkan kepada faktor kerugian. Saham ni biasalah ada rugi ada untung, sebab dia tetap tidak salah, sebab kita labur tu untuk syarikat itu gunakan untuk perniagaan dia. Kalau perniagaan dia pada ketika itu untung, alhamdulillah kita ada dapatlah. Kalau syarikat dia berlaku kerugian, maka kita akan rugilah. Macam itulah. Jadi ada yang tanya salah tak salah? Tak salah, sebab Islam juga mengharuskan saham. Nah, kita tengok langkah menggalakkan masyarakat bermuamalah dengan muamalah Islam. Okey, langkah yang pertama. Memberi didikan agama khususnya berkaitan ekonomi dan kewangan Islam dalam sistem pendidikan negara. Itu pentinglah langkah yang kita nak buat. Yang kedua, memberi didikan agama khusus berkaitan ekonomi dan kewangan Islam. Maaf, saya rasa saya silap kat sini. Yang kedua adalah memberikan penerangan melalui media massa. Ini saya silap, minta maaf. Yang ada kat sebelah ni saya silap. Memberikan penerangan dan didikan melalui media massa. Sebab tu tengok orang ni bergerak-gerak macam media massa digital itu kan. Okey, ada lagi dua yang bawah tu, boleh baca sini dalam buku teks. Dan yang terakhir, tugasan kepada kalian. Okey, tugasan kepada kalian untuk anda buat selama seminggu ini, iaitu buat satu video kreatif berkaitan sistem muamalah Islam yang anda pelajari. Bukan yang anda pelajar, yang anda pelajari. Contoh, awak buat satu video kreatif pakai Powtune ke, pakai apa-apa juga apps yang ada dekat dalam telefon awak ataupun dalam komputer awak. Contoh kalau awak nak buat animasi, buatlah animasi berkaitan tentang muamalah, mudharabah, murabahah, waqi'iyah dan sebagainya yang paling kreatif. Dan anda diminta hantar pada 4 Mac 2021, iaitu pada minggu hadapan. Tugasan siapa paling kreatif, paling cantik, saya akan berikan hadiah. Hadiahnya apa? Biarlah rahsia. Jadi sebagai itu, kita jumpa lagi. Sehingga kita jumpa lagi dalam PADPR yang berikutnya. Sebelum itu saya akan hantarkan satu latihan dalam awak punya Telegram. So untuk tajuk tema yang pertama ni, saya minta anda buat tersebut sehinggalah naik sekolah nanti saya nak tengok. Jangan tak buat pula. Yang ni tak perlu tunjuk bukti, tak apa. Tapi naik sekolah siapa yang tak buat, kita akan buktikan bahawa kita ni adalah di kalangan orang-orang yang benar. Sekian, sehingga bertemu lagi pada PDPR yang berikutnya. Saya mohon kemaafan sekiranya ada kesilapan pada hari ini. Kita berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.